Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah melahirkan keyakinan hubungan yang luhur antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia akan lebih diperkukuhkan lagi oleh faktor-faktor kekerabatan kerabat diraja dan persahabatan antara kerajaan dan rakyat kedua-dua buah negara. Baginda bertitah bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedua-dua buah negara terus bekerjasama saling membantu dalam membendung wabak coronavirus yang mencerminkan kefahaman mendalam hasil dari hubungan persahabatan yang bercirikan persamaan budaya, bahasa dan agama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis prasantapan rasmi di Istana Nurul Iman bagi meraihkan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia dan isteri Yang Amat Berbahagia Puan Sri Nuraini Abdul Rahman yang berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari dan perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan kali ke-23 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Majlis mengadap berlangsung di Ceradi Laila Kencana, Istana Nurul Iman. Terdahulu sebelum majlis mengadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri dan seterusnya memperkenalkan kepada ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama ke majlis mengadap Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabi'atul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haja Faizah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia serta pegawai-pegawai kanan Kerajaan Malaysia. Turut hadir Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
selaku Menteri Pengiring dan Datin. Selepas majlis mengadap, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Curadi Ratna Kencana bagi majlis perjumpaan empat mata untuk memulakan perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-23 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Semasa perjumpaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat membincangkan perkara-perkara kerjasama dua hala, serantau dan antarabangsa. Setelah perjumpaan empat mata, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Baitul Mesyuarah bagi menyaksikan majlis penandatanganan memorandum persefahaman dan letter of acknowledgement antara kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerajaan Malaysia. Penandatanganan memorandum persefahaman antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia mengenai kerjasama dalam pengurusan bencana disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri bagi pihak kerajaan Malaysia. Penandatanganan Letter of Acknowledgement antara Brunei National Unitization Secretariat and Petroleum National Berhad Petronas disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Haji Mat Satejo bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamat Jaja Aziz, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas bagi pihak kerajaan Malaysia. Assalamualaikum. Pada sebelah tengah hari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Baitul Rahmah bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Puan Seri untuk majlis persantapan rasmi. Berangkat sama Paduka Anak Da dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Hajah Zariah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Yang Amat Mulia Pangeran Bini Hajah Faizah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal
Umi Kalthum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Allahumma arzuqna min rizqikal halal. Majlis persantapan rasmi dimulakan dengan bacaan doa selamat yang dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wala minnatin wala tabi'ati li ahadin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menggariskan walaupun masih melaksanakan norma baharu akibat wabak coronavirus, namun dengan ketentuan Allah jua, Perdana Menteri Malaysia telah dapat melakukan lawatan pertama ke negara Brunei Darussalam. Brunei dan Malaysia, sebagaimana juga negara-negara lain, masih saja di tahap berhati-hati dan berjaga-jaga menghadapi gelombang wabak yang mencemaskan ini. Di samping mematuhi SOP biasa sebagai protokol pencegahan, negara Brunei dan Malaysia juga dilihat sebagai tidak mengabaikan vaksin ketuhanan, iaitu berzikir dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebebasan segera daripada ancaman wabak ini. Inilah kelebihan atau uniknya negara dan rakyat kita dalam menghadapi dan menangani musibah yang menggerunkan itu. Yang amat berhormat Tan Sri, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedua buah negara kita terus bekerjasama saling membantu dalam membendung wabak coronavirus. Beta sangat menghargai keputusan kerajaan Tan Sri dalam membenarkan rakyat Brunei untuk membuat persinggahan melalui Malaysia serta juga bantuan yang telah diberikan untuk membawa balik rakyat dan penduduk Brunei Darussalam yang terkandas di luar negara. Ini adalah mencerminkan kesepahaman mendalam, hasil dari hubungan persahabatan yang bercirikan persamaan budaya, bahasa dan agama. Beta percaya hubungan yang luhur ini akan lebih dikukuhkan lagi oleh faktor-faktor kekerabatan, kerabat diraja dan persahabatan di antara kerajaan dan rakyat kedua buah negara. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah atas kejayaan Malaysia dalam mempengerusikan mesyuarat APEC pada tahun lalu. Di bawah kepimpinan dan kewibawaan yang amat berhormat Tan Sri, APEC telah berjaya melancarkan visi Putrajaya 2040 ke arah mewujudkan komuniti ekonomi Asia Pasifik yang aman, terbuka dan berdaya tahan. Beta juga gembira kedua buah negara kita terus menikmati hubungan dua hala di pelbagai bidang, termasuk bidang-bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kesihatan. Ini menjadi petanda bahawa penandatanganan serta juga kesepakatan yang kita capai pada pagi ini akan lebih memperkukuhkan lagi kerjasama yang sedia ada. Beta yakin ini juga boleh menjadi pemudah
cara bagi mempercepatkan pemulihan ekonomi pasca wabak coronavirus. Yang amat berhormat Tan Sri, sebagai pengerusi ASEAN, Brunei akan menumpukan perhatian dan usaha ke arah membaik pulih keadaan serantau dan memastikan pencapaian visi ASEAN 2025. Kita sangatlah menghargai sokongan Malaysia kepada Brunei selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan balas menjelaskan negara Brunei Darussalam adalah negara jiran dan sahabat yang sangat penting kepada Malaysia. Dalam tempoh 37 tahun, hubungan istimewa yang terjalin telah membuka ruang kepada kerjasama dua hala di dalam pelbagai bidang. Hubungan kerjasama erat terutamanya dalam bidang ekonomi akan terus dipertingkat dan diperkukuhkan antara Brunei dan Malaysia, lebih-lebih lagi dengan Sabah dan Sarawak. Selain kerjasama yang wujud ini, Malaysia turut menghargai pelbagai bentuk bantuan yang telah dihulurkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Tuanku, khususnya ketika dunia berada di saat-saat yang mencabar ekoran penularan wabak COVID-19. Negara Brunei Darussalam adalah antara negara terawal yang tampil untuk menghulurkan bantuan kepada Malaysia. Patut menjunjung kasih di atas keprihatinan Kebawah Duli Tuanku dengan sumbangan sebanyak 1,000 unit kit ujian COVID-19 pada Malaysia yang telah pun diterima melalui Suruhanjaya Tinggi Brunei Darussalam di Malaysia. Sumbangan tersebut telah memberikan manfaat pada penggunaan Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia dan seterusnya kepada rakyat Malaysia. Begitu juga Patik dan seluruh rakyat Malaysia tidak akan sesekali merupakan jasa yang telah dihulurkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Tuanku dalam menjayakan kerjasama untuk membawa pulang rakyat Malaysia dan rakyat negara Brunei Darussalam yang terkandas di luar negara seperti di Mesir, di Kemboja, India, Arab Saudi dan Sri Lanka untuk kembali ke pangkuan keluarga mereka di tanah air. Ampun Tuanku, pada masa yang sama, patut turut menjunjung kasih di atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada rakyat Malaysia yang kini menetap di negara yang permai ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia juga menyifatkan dua memorandum persefahaman yang dimeterai antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam membuka ruang kerjasama dua hala yang lebih erat dalam bidang pengurusan bencana dan penerokaan hasil petroleum antara kedua-dua negara. Selain itu, Patut juga amat berbesar hati dengan kesediaan Kerajaan Brunei Darussalam untuk menggiatkan perbincangan mengenai laluan hijau timbal balik dengan Malaysia agar ianya dapat dimeterai dalam masa yang terdekat. Malaysia percaya pelaksanaan laluan hijau timbal balik ini kelak berupaya untuk merancakkan semula ekonomi kedua-dua buah negara dan meletakkannya di landasan yang tepat dalam proses pemulihan. Mengambil kira kesaling bergantungan antara kedua-dua buah negara, Patut berharap lawatan ini akan disusuli dengan usaha bersama untuk terus memperkukuh kerjasama dua hala sedia ada serta meneroka peluang baru dalam pelbagai bidang pada masa yang akan datang. Ampun Tuanku, sebelum Patut mengakhiri ucapan ini, Patut sekali lagi mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada Kebawah Duli Tuanku dan Kerajaan Negara Brunei Darussalam di atas kesudian menerima kunjungan Patut dan delegasi pada kali ini. Di kesempatan ini, Patut ingin menyembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Tuanku dan Negara Brunei Darussalam di atas sambutan Hari Kebangsaan ke-37 pada 23 Februari 2021 yang lalu.
Begitu juga patut mendoakan kelancaran dan kemudahan dalam kepengurusian ASEAN negara Brunei Darussalam bagi tahun 2021. Ini merupakan lawatan rasmi pertama yang amat berhormat ke negara ini sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak pelantikannya pada 1 Mac 2020. Lawatan rasmi yang amat berhormat ini melambangkan iltizam kerajaan Malaysia untuk mempererat hubungan dua hala antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam ke tahap yang lebih mantap lagi. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri serta rombongan petang tadi bertolak meninggalkan negara Brunei Darussalam setelah menamatkan lawatan rasmi selama 2 hari dan selesai menghadiri rundingan tahunan ke-23 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Sebelum menaiki pesawat khas, Yang amat berhormat dan isteri melintasi kawalan starting terdiri dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, juga berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Yang Berhormat Pihin Orang Kai Seri Kurna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring dan isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan isteri masing-masing. Juga hadir Puan Nadia Azura Muhammad Nudri, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, menzahirkan rasa puas hati dengan hasil pertemuan yang diadakan dalam suasana yang mesra dan produktif yang mencerminkan hubungan yang telah lama terjalin antara kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing. Kedua-dua pemimpin mengetengahkan komitmen untuk menangani cabaran-cabaran COVID-19 yang sama ke arah membaik pulih dan memelihara kestabilan sosioekonomi kedua-dua buah negara serta rakyat masing-masing. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas perundingan tahunan ke-23 antara ketua kerajaan kedua-dua negara hari ini. Kenyataan bersama antaranya menyatakan pengurusan vaksinasi secara timbal balik bagi rakyat kedua-dua buah negara, bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan laluan hijau timbal balik Reciprocal Green Lane RGL untuk memudah cara pergerakan bagi urusan perniagaan mustahak dan urusan rasmi antara kedua-dua buah negara dan membawa pulang rakyat masing-masing yang terkandas di kedua-dua buah negara dan negara-negara lain. Para pemimpin juga menggariskan kepentingan dalam peningkatan kesaling hubungan dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang membukakan peluang-peluang perdagangan dan pelaburan antarabangsa yang lebih besar antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM Piaga. Di samping itu, Malaysia juga mengesahkan semula sokongan penuh dan kerjasama mereka terhadap tema negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN We Care, We Prepare, We Prosper yang memanfaatkan sifat pemedulian ASEAN untuk membina komuniti ASEAN yang harmoni dan berdaya tahan dengan memberi penumpuan kepada rakyatnya, mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan cabaran-cabaran dan ancaman-ancaman pada masa akan datang bagi memastikan ASEAN kekal relevan dan berdaya tahan dan membukakan peluang-peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan manfaat melalui inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kemampanan dan kemakmuran rantau ini.
Selain itu, para pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai krisis yang sedang berlaku di Myanmar dan seterusnya melahirkan harapan bagi penyelesaian secara aman damai dan dialog yang konstruktif bagi mencapai keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Ke arah ini, para pemimpin menegaskan kesediaan ASEAN untuk membantu Myanmar. Pada penghujung kenyataan bersama itu, kedua-dua pemimpin juga mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan menjelang tiba kepada rakyat kedua-dua negara. Perkhidmatan pembayaran zakat fitrah secara dalam talian atau online akan memudahkan masyarakat Islam di negara ini untuk menunaikan kewajipan zakat fitrah dengan penjimatan masa dan keselamatan kewangan. Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub selaku pengerusi bersama majlis menjelaskan perkhidmatan tersebut akan dapat digunakan bagi tahun ini mulai 1 hari bulan Ramadan sehingga 28 hari bulan Ramadan. Awang Haji Abdul Aziz berkata demikian semasa ditemui oleh pihak RTB di Majlis Pelancaran Perkhidmatan Pembayaran Zakat Fitrah secara dalam talian petang tadi. Pelancaran disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Orang ramai akan dapat menggunakan dua kaedah pembayaran zakat fitrah secara dalam talian iaitu melalui Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD QuickPay dan melalui sistem perkhidmatan e-zakat Data Stream Digital Sendirian Berhad DST. Antara lain bertujuan bagi pihak-pihak yang menjadi platform penyediaan iaitu BIBD dan DST membuat proses-proses tertentu dengan Majlis Ugama Islam. Jadinya orang ramai yang tidak berkesempatan umpamanya pada 29 hari bulan Ramadan tu belum lagi membayar zakat fitrah, mungkin lupa atau sibuk dan sebagainya. Diorang masih berpeluang untuk berjumpa amil di masjid-masjid surau-surau dan balai-balai ibadat. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 14 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 214, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 197. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 73 kes. 497 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,159 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 176 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 115,679. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Negara Brunei Darussalam akan mengadakan simposium pendidikan Negara Zikir Melayu Islam Beraja pada hari Sabtu ini 10 April 2021 dan hari Selasa 20 April 2021 bertempat di Dewan Tarbiyah Kupu SB dengan tema Brunei Darussalam Negara Zikir Melayu Islam Beraja. Perkara tersebut antara dikongsikan oleh Awang Karhan bin Haji Jaid, Pengarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB, selaku pengerusi Simposium Pendidikan Negara Zikir Melayu Islam Beraja semasa sidang media simposium berkenaan petang tadi. Simposium ini bertujuan untuk memberikan dan memberikan kefahaman akan kepentingan pendidikan gagasan negara zikir dan falsafah Melayu Islam Beraja, memperkukuhkan penghayatan dan pengamalan negara zikir Melayu Islam Beraja
bagi warga perkhidmatan awam dan juga masyarakat negara ini dan menyemai nilai jati diri kebrunaian melalui gagasan negara zikir, falsafah Melayu Islam Belajar. Maklumat lanjut mengenai simposium tersebut hubungi Pusat Ilmu Teras Kupu SB melalui talian 2236-277 atau layari Instagram rasmi Kupu SB iaitu @official_Kupu SB dan Facebook College University berkenaan. Pertubuhan Warga Mas Brunei pagi tadi mengadakan lawatan ke projek Satu Kampung Satu Produk 1K1P di daerah Temburong. 60 orang ahli pertubuhan warga Mas Brunei menyertai lawatan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokong. Pelbagai produk dan kraf tangan diketengahkan semasa pameran 1K1P yang disediakan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Temburong di bawah Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Rombongan juga mengadakan lawatan ke Rumah Panjang Kampung Amo. Kami berhasrat untuk mengadakan hubungan dua hala nanti bersama-sama dengan mereka pada masa yang akan datang. Sebagaimana hasrat kami untuk mempelajari apa-apa kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh ahli-ahli Pak W di sini dan itulah juga yang akan diserapkan dalam pertubuhan warga mas kita di Brunei.